Bagi Malaysia dan seterusnya kita akan berbincang program dan juga suatu rangkuman yang ada kaitannya dengan banjir, iaitu ekosistem kita, ekosistem marine, dan perkaitannya mungkin kita tidak nampak, namun kesihatan ekosistem marine ini tertumpu juga, dan cara-cara untuk mengenal pasti kesihatan ekosistem marine ada tanda-tandanya pada terumbu karang yang mungkin kita dengan pandangan mata kasar mungkin terlepas pandang, tapi ada pakar-pakar yang membantu untuk menganalisis kesihatan terumbu karang kita dan membantu memberikan lebih banyak info tentang ekosistem marine dan kesihatannya. Jadi usaha-usaha yang terus dilakukan oleh pihak universiti bagi memastikan ekosistem marine berada pada paras yang terbaik, utamanya kesihatan terumbu karang. Kita bersama Profesor Madya, Dr. James Tan Chun Hong, pensyarah penyelidik Fakulti Sains dan Sekitaran Marine di UMT. Terima kasih kerana bersama kami pagi ini. Salam sejahtera. Okey, selamat pagi, Terence. Selamat pagi. Terima kasih kerana bersama kami pagi ini sekali lagi. Kita rangkumkan sedikit tentang ekosistem marine. Apakah yang dimaksudkan dengan ekosistem marine itu sendiri? So, untuk ekosistem marine, ia merupakan kawasan akuatik, water system dengan larutan garam yang tinggi. Secara saintifik, kita menggunakan perkataan salinity untuk memberi sukatan tentang garam yang larut dalam air. Contohnya, air laut, dia ada salinity antara 30 hingga 35 ppt, parts per thousand. Manakala air sungai, kosonglah tu. So, ekosistem marine terdiri daripada seperti terumbu karang, ada kawasan paya bakau, pesisiran pantai, lautan dan sebagainya. Malaysia merupakan satu negara yang mempunyai pelbagai jenis ekosistem marine, seperti paya bakau di Kuala Selangor, Larut Matang Perak, terumbu karang di sekitaran Pulau Redang, Pulau Bidong, Pulau Tioman dan lain-lain lagi. Jadi contoh ekosistem yang signifikan, yang memberi impak besar kepada seluruh dunia, bukan saja di Malaysia. Apakah contoh-contoh yang boleh kita kenal pasti? Kalau guna negara kita sebagai contoh, Malaysia, kita mempunyai batu karang atau terumbu karang yang kaya dengan kepelbagaian biodiversity. So, Malaysia merupakan antara 6 buah negara, iaitu Filipina, Indonesia, Timor-Leste, Solomon Island, Papua New Guinea, yang membentuk what we call the Coral Triangle region, di Laut Pacific Ocean, dengan biodiversity yang tertinggi di dunia ini. So di dunia ada dalam lebih 800 jenis karang keras atau hard coral. Tetapi di Malaysia itself, kami ada lebih 500 spesies karang keras. So, kalau kita tengok satu dunia, we have 60% of the hard coral species in Malaysia itself. So that's why Coral Triangle ini juga dikenali sebagai Center of Origin for Biodiversity. So, ia adalah satu kawasan penting di mana Malaysia ada dalam tu untuk pendidikan marine seperti terumbu karang, ikan dan sebagainya. Selain itu, kawasan paya bakau di Larut Matang Perak yang saya kata tadi, dia ada keluasan lebih daripada 40,000 hektar. So, kawasan yang Larut Matang ini merupakan habitat yang sangat penting untuk tempat persinggahan migratory bird di Asia Tenggara. So tambahan lagi, kawasan paya bakau merupakan habitat yang penting bagi kawasan pembiakan ikan. So, kawasan ini perlu dijaga dengan baik untuk memastikan sumber makanan kita terlindung. Baik, kalau kita lihat kepentingan ekosistem marine pula, apakah signifikannya ekosistem marine ini kepada kehidupan manusia? Kenapa kita perlu terus menjaga ekosistem marine? Kalau kita ambil balik contoh terumbu karang sebagai salah satu habitat dalam ekosistem marine ini, kalau kita tengok di Malaysia, sumber perikanan adalah makanan utama untuk rakyat kita, kan? Seperti ikan, sotong, ketam dan sebagainya. So, if you come to Terengganu, for sure you want to look for ICT, ikan celup tepung. Sangat famous. So, semua sumber ini datang dari ekosistem marine yang sihat. So, tambahan lagi, bila kita ada ekosistem yang sihat, dia akan menjadi daya tarikan kepada
para pelancong. So dengan adanya pelbagai jenis hidupan di kawasan terumbu karang, so seperti selalunya pelancong pergi pulau-pulau, mereka nak cari anemone fish or Nemo for contoh. So dia akan menarik ramai pelancong dan secara langsung meningkatkan ekonomi masyarakat setempat. Ini antara tujuan penting menjaga ekosistem marin tersebut. Namun apakah faktor yang terus menyebabkan kerosakan pada sistem terumbu karang ataupun pada ekosistem marin secara amnya? So ada beberapa faktor akan ataupun boleh menyebabkan kerosakan ekosistem marin. So faktor-faktor ini dia boleh bagi kepada dua, iaitu secara semula jadi atau dan secara antropogenik ataupun dikenali sebagai tindakan manusia. Faktor semula jadi adalah seperti ribut taufan. Contohnya pada tahun 2019, terumbu karang di perairan Terengganu ia mengalami what we call the ribut pabuk, yang menyebabkan kerosakan yang tinggi. So ribut adalah salah satu faktor semula jadi. Manakala bagi faktor antropogenik, pencemaran adalah salah satu ancaman terbesar di ekosistem marin. Pembuangan sampah sarap ke dalam sungai SVC akan mengalir ke kawasan Paya Bakau, yang akan sangkut dekat sana. So ini akan mengganggu habitat haiwan-haiwan di sana. Satu lagi ancaman kepada ekosistem marin adalah pembangunan di pesisir pantai yang tidak terancang. Salah satu fungsi yang I mentioned just now, Paya Bakau adalah melindungi kawasan pesisiran pantai. So, apabila Paya Bakau hilang, maka risiko untuk berlakunya hakisan pantai pun meningkat juga. Jadi hakisan-hakisan ini semua juga akan menyebabkan malapetaka yang mungkin berlaku pada manusia. Betul. Seperti banjir jugalah. Seperti banjir juga. Jadi ini merupakan secara tidak langsung salah satu juga daripada kesan yang kita rasai. Dan seharusnya kita lebih berjaga-jaga, lebih bersedia untuk membantu menjaga kesihatan ekosistem. Jadi apa yang boleh kita buat sebagai rakyat Malaysia yang biasa? Apa yang boleh kita buat walaupun kita mungkin duduk jauh daripada ekosistem marin tersebut? Betul. Apa yang boleh kita lakukan untuk membantu menjaga kesihatan ekosistem marin? Actually ada banyak cara. So di sini saya bagi 3 cara. First, pertama, masyarakat perlu lebih cakna dalam pengurusan sampah sarap. Sampah sarap haruslah dibuang di tempat yang disediakan. For example, in the bin, dalam tong sampah, dan bukan ke dalam longkang ataupun ke sungai. Kedua, ketika melakukan aktiviti dalam air seperti diving, snorkeling, memastikan tidak memegang, menyentuh, memijak ataupun mematahkan batu karang. Ini adalah kerana batu karang tumbesarannya adalah sangat-sangat perlahan. Bagi contoh, what we call the massive coral, yang batu karang yang bulat tu, ia membesar dalam beberapa milimeter saja untuk 1 tahun. Ada satu jenis lagi yang lebih cepat sikit, yang branching coral, yang bercabang. Walaupun cepat, tetapi dalam 1 tahun mungkin dia besar hanya 10 cm saja, maksimum. So jadi we have to really take care of it. So cara ketiga adalah orang ramai boleh menjadi volunteer dalam program-program yang bermanfaat kepada ekosistem marin, seperti membersihkan kawasan-kawasan pantai, do underwater clean up dan sebagainya. Ya, sekarang percutian pelancongan telah pun mungkin berfungsi seperti sedia kala dan ramai yang gemar aktiviti seperti yang kita lihat, iaitu scuba diving. Apakah yang boleh mereka lakukan, terutama sekali sebab mereka selalu pergi ke kawasan-kawasan di mana ada terumbu karang yang cantik, kita dapat lihat gambar daripada rakan-rakan kita. Ketika mereka melakukan aktiviti ini, apakah yang boleh mereka perhatikan selain tidak mematahkan terumbu karang yang Dr. James sebutkan tadi? Alright, selain daripada you have to be very careful, berhati-hati masa menyelam. So jadi mereka boleh juga menjadi for example eco diver. So apabila menjadi eco diver, seseorang diver boleh membantu melakukan aktiviti-aktiviti untuk
mengutip data-data secara saintifik. Data-data saintifik adalah sangat penting sebab negara kita memerlukan semua data ini supaya kita boleh menguruskan sumber ekosistem marine kita dengan lebih baik. Jadi untuk pihak universiti pula, bagaimana pihak universiti membantu untuk mengekalkan ekosistem marine, terutama sekali UMT yang sebenarnya berada berdekatan dengan ekosistem marine tersebut? So, marine memang adalah niche area Universiti Malaysia Terengganu. So yang seperti saya kata tadi, akibat daripada ribut pabuk kan yang telah memusnahkan sebahagian besar kawasan terumbu karang di Pulau Bidong. So sejak dari itu, Universiti Malaysia Terengganu telah melakukan aktiviti restorasi terumbu karang yang diketuai oleh saya bersama para penyelidik UMT. So kami cubalah restorasi kawasan seluas 0.5 hektar. Itu tidak cukup. That's why dengan kerjasama dengan bersama pihak-pihak industri, kami haraplah dapat memulihkan lebih banyak lagi kawasan yang terjejas di Pulau Bidong dan boleh extend ke Pulau Redang dan lain-lain lagi. So pihak UMT selalu menjalankan program-program what we call ocean literacy. Seperti mengadakan program World Ocean Week, beach clean up untuk masyarakat setempat di Kuala Terengganu bagi meningkatkan kesedaran orang awam tentang kepentingan ekosistem marine. So kami berharaplah dengan ini kita dapat sama-sama menjaga khazanah alam negara kita. Dr. James, apakah mesej terakhir Dr. James kepada seluruh penonton Selamat Pagi Malaysia? Kerana ramai daripada kita duduk di kawasan pantai barat yang mungkin jauh daripada terumbu karang. Jadi terumbu karang tu tidak sinonim dengan kita. Dan selain daripada penggemar aktiviti seperti diving tadi, mungkin kurang rakyat Malaysia yang akan melihat terumbu karang. Jadi apakah pesanan Dr. James dan juga mewakili seluruh warga UMT kepada rakyat Malaysia yang mungkin merasa diri mereka jauh daripada terumbu karang dan ekosistem marine? Betul lah, seperti yang Terence kata tadi, ataupun kita tahu tak nampak maka tak cinta kan. Walaupun untuk yang tidak pergi ataupun tidak dekat dengan terumbu karang, kita boleh bantu dari segi macam mana kita tak buang sampah, macam mana kita kurang melakukan aktiviti yang boleh menyebabkan pencemaran alam. So semua ini dapat membantu ekosistem marine secara amnya dan juga terumbu karang secara khasnya. Baik, terima kasih Dr. James kerana sudi bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia, mewakili pihak UMT dan memberi kesedaran kepada kita pagi ini berkaitan dengan ekosistem marine yang merupakan khazanah dan warisan kita. Bayangkan 600 daripada 800 spesies terumbu karang di dunia ada di perairan Malaysia. Jadi kita sangat bertuah. Namun dengan khazanah itu kita haruslah juga terus tingkatkan tanggungjawab kita untuk menjaga ekosistem marine agar generasi hadapan dapat menikmati perkara yang sama.